Assalamualaikum, selamat datang ke GT Project. Saya dan Asad ada barang kami share. Hari ni aku nak bercakap tentang satu model kit yang masih baru. Ia dikeluarkan pada tahun 2022. Sebelum aku mulakan video kita ni, aku harap korang semua dapat membantu kita orang dengan menekan butang suka, kongsi, dan kepada yang masih belum melanggan channel GT Project, korang boleh tekan butang langgan, ikon loceng dan memberikan komen korang di ruangan komen di bawah. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, inilah dia model kit yang akan aku tunjukkan, iaitu MG 1/100 Gundam S Impulse dari Bandai. Okey guys, kalau kita tengok pada reka bentuk dia, nampak hampir sama dengan model Impulse yang lain, tetapi ada beberapa perubahan pada reka bentuk S Impulse ni yang membuatkan dia nampak sedikit berbeza dengan yang lain. Kalau ikut maklumat yang aku baca, saiz MG S Impulse ni lebih kurang dalam 17 ke 18 cm, tapi kalau salah tolong betulkan aku. Jom kita tengok pada bahagian kepala dia dulu. Kepala dia nampak lain sikit, dekat bahagian V-pin dia agak besar sedikit berbanding dengan yang biasa, dan dia agak melekat dengan sangat bagus dan tak mudah tertanggal macam kebiasaan Gunpla yang aku pasang. Macam Impulse yang biasa pun, dia punya V-pin melekat dengan sangat baik, tak ada masalah tentang hal ini. Kemudian kita tengok pada badan dia pula. Reka bentuk di bahagian badan dia agak berlainan. Kalau nak dibandingkan dengan Impulse yang biasa, badan dia nampak agak bujur di bahagian dada dan keseluruhan reka bentuk dia nampak agak slim. Tetapi X Impulse ni agak petak dan bersegi, dan ia nampak agak tegap sedikit. Pinggang dia pula nampak agak tajam sedikit. Skirt dia nampak macam lebih lebar berbanding skirt Impulse yang kita tengok nampak agak panjang ke bawah. Sebenarnya lebih kurang saja saiz dia, cuma reka bentuk dia yang membuatkan daripada sudut pandang itu jadi nampak berbeza. Okey, yang seterusnya adalah bahagian tangan dan bahu. Macam bahagian pinggang dia tadi, ia nampak sedikit tajam. Begitu juga di bahagian bahu, dan bahagian lengan dia seakan-akan stripe freedom. Memang cantik. Pada aku tangan dia nampak agak kemas dan tidak begitu kosong macam Impulse yang biasa kita tengok. Okey, kita pergi pula pada bahagian kaki. Macam yang aku cakap pada video sebelum ni, aku akan lihat bahagian kaki sebelum aku putuskan sama ada aku suka atau tidak sesuatu Gunpla tu. Reka bentuk kaki dia agak berbeza dengan kaki Impulse yang sedia ada, sebab dia nampak agak bersegi dan tidak slim seperti Impulse yang ada. Tapak kaki dia juga nampak tidak begitu memanjang seperti Impulse, tetapi aku boleh katakan ia nampak sangat cantik. Reka bentuk dia memang kena, sebab aku tengok ada perubahan pada reka bentuk X Impulse ni. Aku agak risau juga bila dapat tahu. Aku takut desain kaki dia tidak begitu kena dengan bahagian keseluruhan reka bentuk dia. Tapi bila dah memilikinya dan aku dah bina sendiri, kerisauan aku pun dah mula hilang, sebab aku tengok kaki dia nampak sangat okey. Bagi aku, keseluruhan pergerakan tangan dan kaki X Impulse ni sangat bagus dan tidak begitu ketat. Ia sangat mudah untuk kita membuat sesuatu posisi. Okey, yang seterusnya kita pergi ke bahagian backpack dia. Aku tak tahu apa benda ni, mungkin dia spoiler kot. Ini kalau budak masuk highway ni, dia buat Superman mesti laju gila man. Dia agak berbeza sedikit. Kalau kita tengok pun di atas ni, dia ada macam sedikit booster berbanding Impulse biasa yang tiada. Okey, kita tengok pula pada bahagian senjata yang Bandai sediakan untuk MGX Impulse ni. Yang pertama korang akan dapat adalah Endler Zwei Large Beam Rifle. Selain menembak, dia juga boleh jadi beam saber. Yang original punya seperti ini, dia cuma beam rifle sahaja. Yang kedua adalah Mobile Shield yang nampak sama dengan yang biasa. Nampak tak ada beza pun. Kedua-duanya adalah sama. Seterusnya, yang ketiga yang korang akan dapat adalah dua beam saber, manakala yang terakhir yang korang akan dapat adalah anti-armor knife. Biarlah kita pergi pula pada pengalaman masa aku nak pasang MGX Impulse ni. Nak pasang dia sangat mudah. Runner dia pun tak banyak sangat seperti biasa. Dia ada banyak juga runner, tapi kebanyakan runner dia tu adalah runner
impas yang biasa. Dia ada banyak lebihan. Pada korang yang nak buat custom tu, untunglah korang kan sebab dapat benda yang berlebihan. Pada aku sangat mudah dipotong dan aku pun tak perlu nak ambil masa yang lama nak pasang dia, sebab aku pun dah pasang beberapa impas sebelum ni. Jadi memang sangat mudah untuk menyiapkan dia. Berkenaan dengan harga dia pula, aku beli dengan tanda harga RM343, lebih kurang macam tu lah. Dan aku pun tak tahulah nak cakap harga dia tu okey ke tak. Jadi korang nilaikanlah sendiri. Aku pun tak tahulah nak cakap. Kalau korang tanya aku sama ada aku nak cadangkan atau tidak untuk korang beli MG X Impulse ni, aku akan kata beli kalau korang suka. Tapi harga dia agak mahal sedikit. Tapi bila aku dah pasang sendiri MG X Impulse ni, aku rasa sangat puas hati. Harga tu macam mungkin berbaloi lah. Tapi terpulang pada korang. Kalau nak beli, korang beli. Kalau tak nak, korang abaikan sajalah. Baiklah, sebelum aku akhiri video kita ni, aku harap korang semua dapat membantu kita orang dengan menekan butang suka, kongsi, dan kepada yang masih belum melanggan channel GT Project, korang boleh tekan butang langgan, ikon loceng dan memberikan komen korang di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk follow kita orang di Facebook dan TikTok GT Project untuk sebarang info terbaru, kerana sokongan daripada korang sangat-sangat penting kepada kita orang. Korang semua memang mantap. Seperti biasa, jaga diri, jaga kesihatan, dan ingat, sila pantau dompet anda. Assalamualaikum, saya Saidah Asad dari GT Project. Berjumpa lagi di video yang akan datang. GT Project ada barang, kami share.